Rasulullah SAW pun semua tawaran itu Nabi tolak. Segala tawaran, segala jawatan Nabi tolak. Aradu an yadkhulu fi babin akhar. Akhirnya kaum musyrikin nampak cara tawar menawar ni tak jalan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kita kena cuba strategi lain pula, pendekatan lain, masuk ke pintu lain, iaitu ta'jizur Rasul sallallahu alaihi wasallam, melemahkan Nabi bi talabil ayat, dengan meminta benda-benda pelik-pelik nak minta pada Nabi. Kalau betul Nabi nak challenge kamu, buat benda ni, buat benda ni, buat benda ni. Fajtama'u, lalu mereka berkumpul, wa qalu, mereka berkata, ya Muhammad, in kunta sadiqan, seandainya engkau Nabi yang betul, fa'arina ayatan natlubuha minka, maka tunjukkan pada kami satu tanda kebenaran kamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertama dan selamanya kita syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang dan rahmatnya, maka Allah Ta'ala lahirkan kita sebagai makhluk yang termulia di atas muka bumi, tidak lain dan tidak bukan makhluk yang bernama manusia. Ketika mana Allah Ta'ala muliakan makhluk-makhluk yang lain dengan ibadah, dengan ilmu, dengan ma'rifah yang sempurna, Allah ajar makhluk-makhluk yang lain dengan berbagai-bagai ilmu. Ketika mana Allah Ta'ala lahirkan manusia dalam keadaan serba jahil, tidak mengetahui apa-apa, rupanya Allah Ta'ala mempunyai perancangan yang sangat indah, yang sangat hebat. Makhluk selain daripada manusia, ibadah mereka taskhiriyah, dipermudahkan oleh Allah. Mereka tak ada gangguan, tak ada syaitan nak ganggu malaikat beribadat pada Allah. Sebab itu dia boleh buat ibadat dengan sempurna. Para malaikat tidak ada gangguan untuk cari rezeki, untuk hantar anak pergi sekolah pagi-pagi, untuk beribadat pada Allah. Begitu juga binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, pokok, tak ada siapa nak ganggu dia untuk ibadat pada Allah. Sementara manusia ni Allah Ta'ala punya perancangan yang hebat. Allah Ta'ala telah menetapkan satu perkara, satu anugerah yang sangat besar yang bernama agama ni, hadiah daripada Allah untuk manusia. Dan Allah Ta'ala nak manusia tenggelam dalam sibghat Allah tadi, celupan daripada Allah Ta'ala, supaya lahirlah manusia di atas muka bumi ini, khalifatullah, khalifah-khalifah Allah, yang berjalan di atas muka bumi ini mengikut kehendak Allah, mengikut pedoman daripada Allah, mengikut panduan dan bimbingan daripada Allah. Dan dalam nak melaksanakan ketaatan pada Allah, manusia ni ada cabaran, ada musuh-musuh yang banyak. Dan bila mana manusia berjaya melepasi cabaran tadi, ujian daripada Allah, maka layaklah manusia ni mendapat pahala di sebalik ibadah yang mereka lakukan. Sebab itu tidak ada pahala untuk para malaikat, sebab dia tidak ada ujian. Tidak ada pahala untuk binatang-binatang, tidak ada janji syurga untuk mereka. Sementara manusia ni kerana ujian yang begitu besar, benda kecil yang manusia buat pun, senyum pun dapat dikira pahala. Mengalih sesuatu benda yang menyakiti daripada tengah jalan pun dapat pahala. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa buat satu kebaikan, masya-Allah, untuk dia 10 kali ganda yang seumpamanya. Pahalanya buat satu tapi dikira 10. Dan 10 pula dibagi 10 lagi, berarti satu kebaikan yang manusia buat sekurang-kurangnya dapat pahala 100 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dilipat kali gandakan, kata Nabi SAW, setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam ini dilipat kali gandakan oleh Allah daripada 10 hingga ke 70 hingga ke 700, bahkan ada pahalanya 700,000 kali ganda, bahkan ada pahalanya sampai ke tahap bighairi hisab, tak boleh dihitung pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Bahkan ada amalan yang dikerjakan oleh manusia, tiada ganjaran untuk membayarnya melainkan syurga Allah Ta'ala. Salah satu daripadanya adalah haji yang mabrur. Nak beritahu pada kita ni betapa amalan manusia ni sangat besar nilainya di sisi Allah. Bahkan kerana amal manusia lah dunia ni aman, dunia ni menjadi makmur, dunia ni turun hujan berkat doa daripada orang mukmin, berkat zikir mereka, berkat tahajud mereka, berkat ketaatan mereka, dunia menjadi aman. Dan seluruh dunia berterima kasih pada orang yang taat pada Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala tahu manusia ni menjadi nadi kekuatan ataupun kestabilan dunia ni. Tetapi manusia ni kalau tak diberi peringatan, dia akan lupa. Walaupun masa Nabi Adam AS datang ke dunia, tak ada siapa pun yang kufur pada Allah, tak ada satu pun dosa yang dilakukan. Tetapi bila manusia datang ke alam dunia, dunia ni secara semula jadinya tempat lalai, tempat lupa, tempat ghaflah, tempat kelalaian. Dan manusia pula pelupa. Dunia ni penipu, kita pula pelupa. Masya Allah, cukup lengkap.
Bila seorang penipu berjumpa dengan seorang pelumpa, dia menghasut pelumpa tadi sehingga dia lupa janji dia dengan Allah Ta'ala. Dia lupa pula, Masya Allah, tujuan dia datang ke alam dunia ni, apa maksud hidup ni. Sebab itulah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah hantar pemberi ingat, itu para anbiya alaihi wassalatu wassalam, nabi-nabi yang cerita kepada kita apa sebab Allah hantar kita ke alam dunia, apa tujuan Allah lahirkan kita ke dunia ni. Allah sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat pada Allah. Tapi kerana manusia ni kebanyakan mereka bila dah lama tak mendengar peringatan. Sebab tu kita ni selalu kena dengar tazkirah. Selalu kena ingatkan diri kita ni. Kerana lama-lama kalau tak diberi peringatan, hati yang lembut akan menjadi keras. Hati yang bercahaya akan menjadi gelap. Hati yang baik akan berubah menjadi jahat. Semua manusia ni yang kafir pun pada hari ini asalnya beriman. Daripada nenek moyang yang beriman. Tapi kerana mereka tak suka dengan peringatan, mereka benci dengan peringatan. Kan? Bahkan orang nabi-nabi datang mereka tak suka. Ulama datang mereka tak suka. Pendakwah bagi ingat dia tak suka. Maka lama-kelamaan Allah Ta'ala tutup hati sanubari mereka. Khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala matrai hati mereka. Kan? Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Pada pendengaran mereka, pada penglihatan mereka ada tutupan. Sehingga mereka tak nampak kebenaran. Maka begitulah ketika mana Allah Ta'ala datangkan baginda Muhammad SAW ke muka bumi. Walaupun bangsa Arab ni asalnya keturunan Bani Ismail, anak cucu Nabi Ismail, anak cucu Nabi Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim ni dah buat yang terbaik, membersihkan tanah suci kota Mekah ni dengan pengorbanan yang luar biasa. Satu keluarga, Siti Hajar pun korban, Nabi Ismail pun korban. Allah terima pengorbanan keluarga Ibrahim ni sehingga kita hari ni kena berselawat kepada Nabi Allah Ibrahim AS di atas pengorbanan yang mereka lakukan. Dan mereka adalah keluarga yang makbul di sisi Allah, keluarga yang terbaik. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Keluarga terbaik di dunia adalah keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Orang Arab ni semua anak cucu Nabi Ibrahim AS. Tetapi selepas wafatnya Nabi Ismail AS, orang Arab tak pernah ada Nabi diutuskan. Kalau Bani Israel berderet-deret, Nabi diutuskan. Thumma arsalna rusulana tatra. Kami utuskan rasul demi rasul. Bahkan dalam satu masa ada setengah tu berpuluh-puluh Nabi Allah hantar dalam satu masa di setiap kampung. Supaya manusia ni dalam mood beringat-ingat, berwaspada datang ke alam dunia ni. Supaya tidak ada siapa pun datang ke dunia tak tahu apa tujuan dia datang. Supaya nanti di hari kiamat jangan ada yang jumpa Allah bagi alasan, kenapa tak beriman pada aku? Dia kata tak ada orang bagi tahu. Allah telah beritahu, semua dah dibagi tahu. Nabi dah diutuskan. Di Palestin banyak nabi-nabi Allah hantar, sementara di tanah Arab tak ada seorang pun nabi diutuskan. Maka akhirnya Masya Allah, sebelum Nabi Ibrahim AS wafat, Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, kau bangkitkan di tengah-tengah anak cucu aku yang bangsa Arab ni, Ya Allah, satu orang Rasul yang datang ke alam dunia ni akan bawa 3 perkara, 3 amalan, 3 tarbiyah dia akan dibawa di tengah-tengah umat ini. Yang pertama, amalan da'watu ilallah. Nabi ini akan menyebarkan dakwah dan akan menggalakkan umat dia berdakwah dan mengajak umat dia menjadikan dakwah sebagai jalan kehidupan mereka. Bahkan Nabi ini diperintahkan oleh Allah untuk beritahu, qul hadhihi sabili ad'u ilallah, wahai umatku, inilah jalan aku, jalan menyeru manusia kepada Allah Ta'ala, mendakwah manusia kepada Allah, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, dengan penuh keterangan, keyakinan, dan inilah tugas aku dan tugas pengikut-pengikut aku. Nabi ini datang bukan berdakwah bersendirian. Sebelum Rasulullah SAW, semua Nabi-Nabi berdakwah bersendirian. Tanggungjawab dakwah hanya ke atas Nabi. Umat hanya beribadah pada Allah Ta'ala. Tapi untuk baginda SAW, Allah Ta'ala wajibkan Nabi SAW berdakwah. Dan Allah telah taklifkan, pertanggungjawabkan kepada umat untuk bersama dengan Nabi mereka menjalankan kerja dakwah ila Allah. Yang kedua, Masya Allah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi ini datang untuk mengajar umat ini dengan ilmu agama, ilmu syariat. Bawa ilmu ni. Kerana umat dalam kejahilan, ubat bagi penyakit jahil adalah ilmu. Kena mengaji. Maka dibimbinglah umat ini dengan ilmu pengetahuan. Dan wa yuzakkihim. Nabi datang untuk membersihkan hati manusia. Tazkiyatun nafs. Malam-malam Nabi ajar kita qiyamul lail. Nabi ajar kita berzikir. Nabi ajar kita berdoa. Nabi ajar kita untuk bersihkan hati, baca Quran.
Nak bersihkan hati, Nabi ajar kita berpuasa. Nak bersihkan hati, Nabi ajar kita ingat mati. Nabi ajar kita amalan-amalan yang boleh membersihkan hati manusia. Maka bila Nabi datang bawa agama ni kepada umat, agama ni datang dengan bertentangan dengan hawa nafsu. Manusia ni, dia pandang agama ni sebagai penghalang dia untuk tunaikan hajat dia. Manusia ada banyak nafsu dia, ada banyak keinginan. Dia tak suka pada agama. Nafsu manusia suka pada dosa. Suka pada maksiat. Sebab itu Nabi kata huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diselubungi, diliputi oleh benda-benda yang nafsu tak suka, itu agama. Wa huffatin nar bis syahwat. Neraka pula diselubungi dan diliputi oleh hawa nafsu manusia. Nabi tahu di sebalik dosa ni ada neraka. Di sebalik agama ni ada syurga. Maka Nabi datang untuk bawa manusia ke jalan syurga, ke jalan yang lurus, jalan mustaqim, jalan yang lurus. Tetapi umat ini tak setuju, tak suka. Masya Allah. Yang tak setuju tu apa tuan-tuan? Nafsu mereka. Nafsu Abu Jahal, nafsu Utbah bin Rabi'ah, tak setuju. Nafsu banyak musuh-musuh Islam yang tak setuju waktu itu, bukan tak setuju kerana ajaran Nabi itu tak betul. Ajaran Nabi itu betul dan mereka tahu Allah Ta'ala memang besarkan Nabi SAW dengan segala sifat kemuliaan. Dan bangsa Arab semuanya kenal siapa Muhammad SAW, siapa keturunan dia dan bagaimana akhlak dia, semua dah tahu. Tetapi bila Nabi datang bawa agama yang terbaik untuk manusia, untuk keselamatan manusia, mereka menentang Nabi SAW. Sehingga ke tahap di mana pada pertemuan yang lepas kita baca bagaimana orang Arab jahiliah ni, kaum musyrikin ni, mula-mula mereka ni menyakiti Rasulullah SAW dengan memperolokkan Nabi, mengejek Nabi. Kan? Hari ni kita tak tahan dengan ejek pun, kita tak tahan dah. Kalau kita berdakwah kena ejek orang pun kita marah tuan-tuan. Nabi SAW dengan ejekan tu dah biasa. Dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai orang yang sesat, dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai pemecah belah masyarakat, memperburukkan nenek moyang, memperbodohkan masyarakat. Macam-macam lah gelaran tu. Sebenarnya idea tu recycle tuan-tuan. Syaitan ni dia recycle idea daripada umat dulu. Umat dulu pun kata Nabi mereka gila. Umat dulu pun tuduh Nabi Musa AS tukang sihir. Idea dia wahyu daripada dulu. Daripada zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad, idea untuk lawan Nabi ni idea yang sama. Tak berubah tuan-tuan. Bila tak berjaya dengan ejek, nampak Nabi ni tak terkesan. Orang kata pun Nabi tetap istiqamah juga. Sebab Nabi datang ni dengan perjanjian dengan Allah. Kami akan berdakwah dengan apa cara sekalipun pada umat ini walaupun nyawa kami terkorban. Nabi dah berjanji pada Allah Ta'ala, berjanji pada para sahabat. La yutimmanallahu ta'ala hadal amar. Agama yang kubawa ni pasti akan disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Hatta la yabqa baitu madarin wala wabar. Satu hari nanti tak akan tinggal rumah yang diperbuat daripada kulit ataupun daripada batu, melainkan illa in khalallahu ta'ala binuril Islam, melainkan pasti Allah Ta'ala akan masukkan rumah ini dengan cahaya Islam. Itu keazaman Nabi. Satu hari nanti Islam masuk ke rumah seluruh dunia ni. Bukan bangsa Arab je. Yang Nabi tengok pada zahir mustahil lah. Kalau kita tuan-tuan dihantar berdakwah pada masyarakat Mekah pada waktu itu, dengan kita tengok dia orang sembah patung 360 patung, memang tak ada siapa nak berani nak pergi dakwah pada mereka. Kalau kita lah dihantar oleh Allah, kita pun tak tahu macam mana idea nak buat tuan-tuan. Tapi Nabi kita SAW, kerja dia buat apa yang Allah suruh, sehingga akhirnya orang Arab jahiliah ni tuan-tuan, sampai tahap di mana mereka ni buat tawaran pula dengan Nabi. Nampak gaya dengan cara berkelahi, bergaduh, menindas, bahkan tahap membunuh para sahabat, nampak tak jalan. Makin seksa, makin kuat iman mereka. Makin bertambah lagi yakin mereka pada agama. Maka tiba satu hari mereka hantar Utbah bin Rabi'ah untuk berdialog dengan Nabi, buat satu tawaran pada Nabi SAW. Kalau tuan berdakwah kerana nak kahwin dengan perempuan cantik, kami cari perempuan paling cantik di Mekah, kahwinkan dengan tuan. Masya Allah. Nabi bukan tujuan dunia berdakwah. Orang dakwah ni bukan tujuan nak kahwin. Masya Allah. Kalau tidak kerana perempuan cantik, kerana nak jadi pemimpin, sawadnaka, kami akan lantik kamu sebagai pemimpin, sehingga kami tak akan buat apa-apa keputusan melainkan setelah Muhammad memutuskannya. Nabi bukan buat kerana nak jadi pemimpin. Tuan-tuan mulia, seandainya engkau buat ni kerana engkau gila, engkau ada masalah mental,
kami akan cari doktor mental yang paling hebat untuk rawat penyakit kamu. Sampai ketak begitu pemikiran masyarakat Arab. Dan bayangkan Nabi sendiri, ya Allah, dia orang sihat. Masya Allah. Selalu orang gila, dia tak mengaku dia gila. Tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, ditawarkan Nabi dengan bagai-bagai tawaran. Nabi SAW tak jawab. Nabi baca surah Fussilat. Masya Allah. Balik Utbah bin Rabi'ah, dia kata, wahai sahabat-sahabat aku dah orang paling fasih bahasa Arab. Aku dah bagi tawaran paling jelas pada baginda Muhammad SAW sebentar tadi. Kalau dia ni memang berdakwah dengan tujuan duniawi, dah tentu diterima offer yang aku offer tadi. Tetapi bila aku dengar wahyu yang dibaca, aku dapat memahami ini bukan kalam manusia. Dan aku nampak agama yang dibawa ni satu hari nanti akan berkembang. Maka kata dia kaum Quraisy, baru sekejap engkau jumpa Muhammad, nampak dari engkau pun dah terkena sihir dia, Masya Allah. Utbah bin Rabi'ah dia cakap, engkau ni tadi sebelum jumpa Muhammad lain cakapnya. Sekarang lepas jumpa Muhammad SAW, lain pula cakapnya. Nampaknya Utbah bin Rabi'ah pun dah terkena sihir. Masya Allah. Padahal Nabi ni dia punya aura kasih sayang yang ada pada Nabi ni, aura kebenaran. Ini sangat kuat. Siapa duduk dekat Nabi dengan Nabi, pasti akan terkesan dengan kata-kata tersebut. Maka tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, akhirnya mereka telah mengatakan, tak apalah, kalau Nabi Muhammad SAW tak nak tawaran tersebut, mana tawaran dunia pun tak nak, kita buat satu offer, iaitu kita buat toleransi lah, toleransi agama. Macam sekarang ni sebagian orang dia kata, kita kena ada toleransi dari segi agama ni, mana boleh toleransi agama. Dia kata apa? Setahun kita sembah Allah, tahun depan kita ajak geng-geng Islam ni, orang Islam, sembah patung. Tahun ni kita buat gila-gila. Setahun sembah Allah, tahun depan ajak Nabi Muhammad sembah patung. Diingat Nabi Muhammad ni maknanya pendirian Nabi Muhammad tu boleh diubah begitu. Akhirnya Allah pun turun ayat Quran, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oleh golongan liberal, orang liberal di akhir zaman, orang Islam liberal tuan-tuan, dia guna ayat lakum dinukum tu je, dia ambil ujung sekali. Dia tak ambil qul ya ayyuhal kafirun tu. Kan? Dia kata lakum dinukum waliyadin, kamu agama kamu, kami agama kami. Mana seolah-olah kita ni boleh berkawan, boleh bertoleransi dalam bab akidah. Sebenarnya tuan-tuan, ayat ini jelas menunjukkan satu al-haddul fasil, ada jurang pemisah antara orang Islam dan orang kafir, tak boleh berkompromi dalam bab agama, dalam bab akidah. Tak boleh main-main sebab tawaran datang, tahun depan kita sembah Allah, tahun ni kita sembah patung dulu, Masya Allah. Sembah Lata dan Uzza dulu. Allah turunkan ayat Quran, orang Islam tak boleh ubah akidah dengan tawaran-tawaran, dengan apa-apa alasan. Lakum dinukum waliyadin. Ini peringkat awal. Islam datang, kamu praktikkanlah agama kamu, kami akan istiqamah dengan akidah kami dan agama kami. Kami tak akan bertoleransi dengan kamu dalam perkara ini. Itu tujuan surah ini diturunkan. Bukan surah ini turun supaya kita bertoleransi dengan orang non-Muslim. Kan? Tak apalah. Sebab itu ulama kata, kita dengan orang non-Muslim ni, kita berdakwah, kita boleh santuni mereka. Kita boleh santuni mereka. Tetapi dengan satu syarat. Jangan sampai ke tahap kita ni berkawan dengan mereka sampai menjadi golongan mudahin. Masya Allah. Dinasihati oleh ulama. Apa mudahanah? Kerana kita nak ambil hati orang bukan Islam, kita terpaksa korbankan prinsip kita. Ini banyak berlaku di akhir zaman ni. Kerana nak ambil hati orang, kononnya kita tak ada dasar keterbukaan. Hakikat sebenarnya tidak ada, tuan-tuan. Sampai satu tahap, dalam bab melibatkan ibadah, melibatkan akidah, kita berhenti sampai di sini. Kan? Masya Allah. Bab lain kita boleh berkawan. Tapi kalau terpaksa mengorbankan akidah kita, iman kita, maka Allah Ta'ala ajar kita dalam suratul kafirun, maka Allah Ta'ala beritahu, qul ya ayyuhal kafirun. Ini ayat ni kita ajak orang Islam boleh berdialog dengan orang kafir. Wahai orang-orang yang ingkar. La a'budu ma ta'budun. Aku sama sekali tak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Sampai bila-bila pun korang pun tak akan sembah Tuhan yang aku sembah, iaitu Allah. Kami tak akan sembah berhala yang kamu sembah, dan kamu tak akan sembah Tuhan yang kami sembah. Diulang 2 kali supaya orang Islam hari ini dalam bab akidah, bila kita berinteraksi dengan non-Muslim, kita dalam akidah kita ada pendirian yang sangat kukuh, dan kita tak akan boleh berkompromi, kita tak akan jadi golongan mudahanah.
golongan yang orang kata sanggup korbankan prinsip demi untuk kita menambat hati orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Sebab Allah beritahu, lakum dinukum waliyadin. Kamu ada agama kamu sendiri dan kami ada agama kami sendiri. Masya Allah. Hormat menghormati tidak ada masalah. Tapi untuk hormat, orang kata sebuah kepercayaan yang bercanggah dengan kepercayaan kita, itu bukan orang kata termasuk dalam perkara yang dibenarkan dalam Islam. Kita dah takut, dah melepasi garisan hudud. Dia ada garisan dia, Masya Allah. Kemudian tuan-tuan yang rahmati Allah, fala tatawhamu anni ujibukum li talabikum minal isyrak billah fa'aisu minhu. Tetapi Nabi SAW diberitahu, fala tatawhamu, janganlah kamu orang-orang kafir, kaum musyrikin menyangka anni ujibukum li talabikum, sesungguhnya aku akan memperkenankan tawaran-tawaran kamu tadi. Kan? Tawaran kamu nak ajak kita bertoleransi antara agama ni, kita jadikan negara kita ni negara yang terbuka, setahun sembah Allah, setahun sembah Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Maka dalam perkara syirik, saya tak boleh bertoleransi dengan tuan-tuan. Dalam perkara muamalat, pergaulan, Nabi dengan orang kafir, Nabi SAW pun kadang-kadang Nabi bayar lebih, tuan-tuan. Satu orang, Nabi berhutang dengan dia, seorang Yahudi. Bila sampai waktu bayar hutang, Nabi bayar lebih hutang tersebut. Nak beritahu dalam bab dunia, Nabi tak kisah pun untuk bertoleransi dengan orang non-Muslim. Tetapi dalam perkara akidah, maka sama sekali kita tidak dibenarkan. Fa'aisu minu. Akhirnya orang kafir telah berputus asa untuk berdialog dan berbincang dengan Nabi SAW, nak memujuk Nabi. Mereka dah kecewa. Wa talabu ba'da dhalika an yatra'a minal Quran ma yaghizuhum min dhanbil awthan. Masya Allah. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, dalam peristiwa yang kita dengar sebentar tadi, kita dapat faham betapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni adalah insan yang sangat bertoleransi dalam perkara yang lain, tetapi dalam perkara yang melibatkan akidah, yang melibatkan agama dan melibatkan dakwah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam istiqamah dengan pendiriannya, tak berubah-ubah. Kalau kita ni tengok, Masya Allah, dakwah cara macam ni tak berkesan, kita akan ubah pendekatan dakwah kita dengan cara yang lain. Tetapi sebaliknya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni tetap istiqamah, tetap dia teguh dengan pendirian dia. Maka bila orang kafir kata kita offer ibadat setahun sekali pun Nabi tak terima, sekarang ni kami nak minta tolong satu benda daripada kamu, wahai Muhammad, iaitu kami minta janganlah ayat Quran itu turun, supaya jangan sampai Al-Quran menurunkan wahyu-wahyu yang menyakitkan hati kami. Orang non-Muslim ni tak nak beriman pada Allah. Bila Allah turunkan ayat Quran menegur mereka, mengkritik kepercayaan mereka yang tak betul, mereka terasa hati. Dia kata, boleh tak ayat Quran turun, jangan sentuh Tuhan-Tuhan kami, jangan sentuh kepercayaan kami, jangan sakitkan hati kami. Masya Allah. Min dhammil awthan, jangan ada ayat Quran yang mencela patung-patung. Sebab kadang-kadang ayat Quran bagi tahu hakikat patung ni tak boleh bercakap, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Jadi orang kafir ni dia marah seolah-olahnya Nabi Muhammad ni menyentuh Tuhan mereka, sedangkan Allah ni nak cerita kebenaran di sebalik patung yang tidak boleh memberi manfaat. Allah sebut dalam Quran, innal ladina tad'una min dunillah, sesungguhnya Tuhan yang kamu sembah selain daripada Allah itu, la yakhluqu dhubaban, mereka begitu lemah tak mampu nak cipta walau seekor lalat. Sekalipun berkumpullah semua patung-patung di dunia ni, kumpul setempat, suruh buat seekor lalat, tak boleh buat lalat. Apatah lagi nak buat bulan, nak buat bintang, nak buat matahari, nak buat angin, nak buat hujan, nak buat manusia. Apatah lagi nak bagi makan pada kita, sedangkan mereka diberi makan. Masya Allah. Kita yang letak buah depan dia, bukan dia yang bagi makan pada kita. Macam mana kita nak yakin Tuhan berhala ni boleh bagi rezeki pada kita, boleh bagi anak pada kita? Islam mendedahkan hakikat tadi, tapi mereka marah. Mereka kata Al-Quran membongkar rahsia. Jadi boleh tak Nabi Muhammad jangan lepas ni baca ayat Quran yang menyakitkan hati kami, bagi ayat Quran yang harmoni, boleh tak? Yang lembut-lembut. Masya Allah. Wal wa'id asyadid, dan tolong jangan bagi amaran yang kuat, keras-keras. Dalam Quran, walahum azabun alim, walahum azabun azim. Untuk mereka azab yang pedih, azab yang pedih ni kami takut dengar. Jangan takutkan kami. Masya Allah. Boleh tak? Dia kata fayati bi Quran ghairuh. Boleh tak bawa Quran baru, versi baru?
Hari ni orang Islam dia tak katalah bawa Quran baru, tapi kena buat penafsiran baru Quran ni. Pula dah, masya-Allah. Wa yubaddilu, dan boleh tak tukar Quran baru dan tukar naratif baru dalam Quran, masya-Allah. Fa anzalallahu ta'ala jawaban lahum. Lalu Allah telah pun turunkan ayat Quran untuk menjawab orang kata kemusykilan yang mereka kemukakan tadi dalam surah Yunus. Allah telah perintahkan, qul, katakanlah wahai kekasihku Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Ma yakunu li ay ma yanbaghi li. Tak sewajarnya, tak sepatutnya, tidak sayogianya bagi diriku ni untuk aku menukarkan wahyu Allah itu min tilqa'i nafsi, daripada diri aku sendiri. Quran ni bukan Muhammad yang cipta, bukan naratif Muhammad, bukan wahyu Muhammad. Kalau Muhammad yang turunkan Quran, yes, Muhammad boleh ubah ayat Quran untuk supaya kamu semua tak sakit hati. Tapi kerana Al-Quran ini turun daripada in attabi'u illa ma yuha ilai. Tidak adalah melainkan aku hanya mengikuti perkara yang diwahyukan kepada aku. Masya-Allah. Maka di tengah-tengah Nabi sedang merancak berdialog dengan orang kafir, dan tiba satu hari berlaku satu kejadian yang aneh berlaku di tengah-tengah medan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, nak baiki akhlak ni di medan dakwah. Kita ni kalau duduk di kampung sorang-sorang, kita tak baiki akhlak kita pun. Sebab tak ada siapa nak tegur, tak ada siapa nak perhati perangai kita. Kita buat ibadat sorang-sorang. Tak ada siapa nak nilai diri kita. Tapi dalam kita berdakwah, tuan-tuan, kita automatik akan cuba memperbaiki diri kita, percakapan kita, akhlak kita, penampilan kita sedaya upaya. Supaya apa? Orang boleh terima kita dan orang boleh terima dakwah kita. Baru ni kami buat program selama 3 hari di Kuantan, masya-Allah. Program Rihlah Islahiyah yang kami kemukakan cadangannya kepada Imam Besar Masjid Negeri Kuantan, dan mereka semua pakat bersetuju. Tuan Qadi pun bersetuju, Datuk Mufti pun bersetuju. Kita offer benda ni pada Datuk Bandar pun setuju 100%. Jumpa Tuan OCPD pun, Tuan OCPD setuju. Ketua Polis pun setuju. Semua setuju, masya-Allah. Bahkan diisytiharkan program itu sebagai, masya-Allah, program yang rasmi di bawah Kerajaan Negeri Pahang. Sehingga penutupnya pun Menteri Besar datang untuk menutup program dakwah yang kita buat selama 3 hari. Anak muda berkumpul. Kita jemput semua ulama datang, semua artis datang, semua anak muda berkumpul. 2,000 orang untuk yang iktikaf dalam masjid. Yang balik, yang tidur hotel, lebih kurang 5,000, tuan-tuan. Dengan izin Allah Ta'ala. Dalam salah satu daripada tazkirah yang disampaikan oleh ulama-ulama yang datang, saya teringat kalam daripada Syekh Mukhtar Al-Yamani. Pagi tu kami minta dia bagi tazkirah kuliah subuh, masya-Allah. Antara poin yang menarik, dia beritahu dalam dakwah ni, kita bukan nak paksa orang terima cakap kita. Tetapi hikmah dalam berdakwah ni adalah kita kena menebas ataupun menerangkan semak samun dan juga halangan-halangan yang menghalang seseorang mad'u untuk dengar dakwah yang kita sampaikan. Kita dalam berdakwah bukan hanya menyampaikan kalam dakwah, tapi kita menyediakan supaya laluan kita nak menyampaikan dakwah kepada pendengar kita tu tidak ada halangan. Bila dia boleh terima kita, automatik dia akan boleh terima dakwah kita. Hari ini kebanyakan orang dalam berdakwah, dia tidak berusaha supaya masyarakat menerima diri dia, personality dia. Dan dia nak orang dengar dakwah dia. Sebab itu kadang-kadang dakwah kita tidak mendapat sambutan daripada masyarakat. Tetapi kadang-kadang seorang pendakwah tak perlu salahkan masyarakat kenapa tak terima dakwah yang kami sampaikan, kebenaran yang kami bawa. Hakikat sebenarnya kadang-kadang approach kita tak kena. Tetapi kalau kita bawa pendekatan yang baik, insya-Allah Ta'ala masyarakat, terutama orang Islam, akan menerimanya. Sebab itulah kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum menyampaikan dakwah, Nabi ini telah makbul di kalangan penduduk kota Mekah. Sifat Nabi, akhlak Nabi, budi pekerti Nabi, muamalat Nabi, muasyarat Nabi, ibadat Nabi, tahajud Nabi, mulut Nabi, kan? Hati Nabi, semuanya telah diterima. Waktu itu barulah kita boleh beritahu kalau tak dapat hidayah, itu memang bukan sebab salah Nabi lagi lah. Itu memang salah mad'u pula tidak dapat hidayah daripada Allah. Dia kena cek pula apa sebab dia tak dapat hidayah. Hari ini kadang-kadang dakwah kita tak sampai pada orang bukan kerana orang tak terima dakwah tu benda yang baik, percakapan yang baik. Tetapi kita belum menebas jambatan yang antara kita dengan orang yang kita nak dakwah ni. Di tengah-tengahnya banyak benda-benda yang menghalang.
sehingga dakwah kita tak sampai kepada orang awam. Sebab tu hari ini dalam berdakwah paling penting adalah kita kena usaha dengan kasih sayang yang kita ada ni, menawan hati-hati masyarakat supaya mereka bila mereka sayang pada kita, insya-Allah taala mereka akan sayang pada apa yang kita sampaikan. Masya-Allah. Tuan-tuan mulia, masya-Allah, dalam berdakwah ni kadang-kadang Allah didik pendakwah. Bukan semuanya dakwah itu untuk orang yang kita dakwahkan. Bukan untuk sasaran dakwah kita semata-mata. Kadang-kadang dididik pendakwah itu. Sebab itu akhlak baginda SAW selepas Nabi berdakwah sekian lama, barulah Allah Taala iktiraf akhlak baginda SAW ni dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada pada puncak daripada akhlak yang teragung, itu akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada teguran Allah pada Nabi ni, masya-Allah. Nabi pun dalam berdakwah bila buat silap Allah tegur. Bukan tegur kerana nak memalukan Nabi, tapi tegur untuk memperelokkan lagi supaya Nabi SAW ni dia berjalan dalam dakwah ni mengikut bimbingan Allah dan mengikut acuan yang Allah telah kehendaki. Dia beritahu berlaku sebuah kisah yang aneh ketika mana Nabi SAW sedang asyik berdakwah kepada orang kaum musyrikin, khususnya para pembesar kota Mekah waktu itu. Di hadapan Nabi waktu itu ada Utbah bin Rabi'ah, ada Abu Jahal, dan juga ada pak saudara Nabi yang bernama Abbas radhiyallahu anhu. Tiga orang ni semua pembesar-pembesar Quraisy yang sangat dihormati. Dalam berdakwah ni ada masa kita nak tackle pembesar-pembesar niat kita. Bagus tu. Sebab kalau pembesar ni dapat hidayah, insya-Allah taala mudahlah juga untuk diimplementkan. Orang kata kebaikan-kebaikan ni di tengah-tengah masyarakat bila pemimpin ada fikir agama, ada fikir umat, ada fikir akhirat, kan? Ada fikir untuk kebaikan pada umat ini. Waktu itu Nabi target supaya tiga orang ni semua masuk Islam. Masya-Allah. Tetapi di tengah-tengah Nabi sedang asyik bercakap, tiba-tiba masya-Allah datanglah seorang sahabat yang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, yang kisah ni semua kita tahu. Dia datang, dia beritahu, ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah. Ajarlah kepada aku apa yang Allah ajar kepada kamu. Masya-Allah. Masa tu Nabi tengah sedap berdakwah, dan waktu itu mereka dah terbuai-buai dengan dakwah Nabi. Abu Jahal dah nampak macam dah tertarik sikit pada Islam. Dah mula terbuai dengan dakwah Nabi dah. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu pun dah mula seronok dah dengan Islam. Utbah bin Rabi'ah pun dah mula seronok dengan Islam. Tengah-tengah itu datang orang kacau. Nak didik hati seorang pendakwa ni. Kadang-kadang setengah sedap berceramah ada gangguan. Masya-Allah. Gangguan itu untuk uji kita lah. Masya-Allah. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah sekalian, wa aktsara alaihi alqaul. Kalau dia tanya satu soalan tak apa, tapi dia banyak pula bercakap. Panjang pula Abdullah bin Ummi Maktum hari itu. Tadi masa Nabi tengah relax, dia tak datang nak tanya. Tapi masa Nabi tengah sedap berdakwah, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang dan memanjangkan percakapan. Kita tengah sedap nak dakwah orang ni. Masya-Allah. Fashaqqa dzalika ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara tadi telah menimbulkan rasa tak senang hati pada baginda SAW. Nabi rasa berat dah ni. Kan? Walaupun Nabi ni tak cakap dengan mulut, tapi hati Nabi, Allah, kenapalah dia ni? Kebetulan Abdullah bin Ummi Maktum tu seorang miskin. Allah nak didik dalam berdakwah ni. Kadang-kadang hati kita ni kena banyak bergaul dengan orang miskin, banyak letak harapan pada orang miskin. Orang kaya bukan tak bagus, pembesar bukan tak bagus, tetapi kebanyakan pengikut Nabi-Nabi ni orang-orang marhain, orang yang bawah. Bahkan orang di bawahan ni kadang-kadang lebih setia dan lebih cintakan Nabi SAW. Maka tuan-tuan dan rahmatin Allah, dipendekkan cerita. Wa kariha qat'ahu li kalami. Nabi rasa tak selesa bila Abdullah bin Ummi Maktum ni potong cakap Nabi. Nabi tengah sedap berdakwah, tiba-tiba datang potong. Interrupt, mengganggu. Jadi potong line Nabi SAW sedang bercakap. Mood Nabi tengah bercakap sedap. Wa khafa alaihi salam ay yakuna iltifatuhu lidzalikal miskin yunfiru anhu alqalbu ulaikal ashraf. Nabi pula bimbang bila aku bagi perhatian, concern pada Abdullah bin Ummi Maktum, nanti geng-geng yang ashraf ni, pemuka Quraisy ni akan lari. Aku tengah nak berdakwah dia orang, tiba-tiba kena bagi perhatian pada benda ni. Masya-Allah. Itulah kadang-kadang seorang pendakwa ni dia diuji oleh Allah dengan dilema, tuan-tuan. Nak pilih, ini orang kaya-kaya ni pun, pembesar ni pun nak ikram juga. Ini pengikut aku yang dah beriman ni pun nak tanya hukum hakam agama ni pun nak kena layan juga. Tak tahu mana satu nak layan. Macam saya sekarang, mak ayah tengah sakit dekat rumah, nak kena khidmat juga. Tapi masyarakat
Perjuangan kita nak berdakwah di tengah-tengah masyarakat, nak kena buat juga. Kadang-kadang kita ni di persimpangan, nak pilih mana satu. Kan? Ini pun jihad juga, ini pun jihad juga. Ini pun dakwah juga, ini pun dakwah juga. Tapi nampak kali ini, kalaulah Abu Jahal ni beriman, ya Allah, alangkah seronoknya. Alangkah mudahnya perjuangan ini sebab pembesar dah terima. Masya Allah. Tiba-tiba Masya Allah, fa'arada anhu. Nabi memilih keputusan untuk berpaling daripada Abdullah bin Maktum, tetap bagi perhatian pada Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah dan juga Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Dan akhirnya dua-dua tu pun tak masuk Islam. Abu Jahal dengan Utbah tak dapat hidayah sampai ke sudah. Yang dapat Islam hanya Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Allah Ta'ala pun menurunkan ayat Quran untuk orang kata menegur lah. Kitab ni asalnya mengkritik, tetapi bahasa yang lembutnya adalah Allah menegur kekasih dia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya dalam surah Abasa. Abasa ni ubus dalam bahasa Arab masam wajah. Nabi ni walaupun orang tu sahabat tu buta, dia tak nampak pun muka Nabi. Nabi macam sedikit tertekan lah waktu itu, muka Nabi pun berubah. Tapi Allah tegur kekasih dia macam kita bahasa kita, amboi masa muka kamu ya. Insya-Allah abasa wa tawalla, dan kamu sampai hati engkau berpaling daripada umat kamu yang dah beriman, yang dah cinta kasih pada kamu, kan? Patut kamu bagi perhatian pada dia. Itu tarbiyah Nabi. Nabi terima dalam dakwah ni sangat halus rupanya. Kan? Perjuangan dakwah ni sangat halus. Orang baru yang kita nak ajak pun kita kena jaga. Orang yang dah mengikut kita daripada awal pun kita kena jaga juga. Oh, letih tuan-tuan. Saya kalau keluar 3 hari dengan kawan-kawan ni, Allahu Akbar. Letih dengan yang nak bersalam lagi, yang nak berpeluk lagi. Peluk bukan peluk pelan-pelan. Kita dah habis ceramah ni dah memang lembik dah. Dia datang, dipeluk kita kuat-kuat. Saya kata saya ni badan dah lembik dah ni sebenarnya. Kan, dengan nak bergambar lagi, kan, nak minta doa lagi, minta nasihat lagi. Allahu Akbar. Tapi Allah Ta'ala memang bagi begitu. Nak pergi tandas ni, dekat ni tandas, tak lepas tuan-tuan. Nak makan, minta Maulana tolong suapkan mulut saya. Kan? Betul-betul rupanya umat ni, bila dia orang kata dah seronok dengan agama ni, dia nak macam seolah nak tempat nak berbanja tuan-tuan. Nabi SAW, tuan-tuan bayangkan 124,000 semua orang nak berbanja dengan Nabi. Kan? Saya dulu yang saya bawa keluar dakwah ni kadang-kadang 30 orang. Masa tu memang kita sempat suap mulut dia makan. Satu-satu kita sempat suap. Semua orang balik, alhamdulillah dapat kena suap ni. Kan? Tapi bila dah sampai 2,000 orang, kita pun dah tak larat. Nak beritahu pada kita ni, dakwah ni bukan senang. Penat, letih, memang letih. Tapi Allah bagi kepuasan dekat kita bila kita tengok orang dapat hidayah, orang dapat ubah kehidupan. Itulah penawar dia dalam penyejuk hati kita tuan-tuan. Bila kita dengar pula cerita-cerita yang bagus balik daripada program, orang dapat kebaikan, kita rasa puas hati tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW waktu itu dia pun tengah beremosi, seronok nak berdakwah, tiba-tiba ditegur oleh Allah Ta'ala. Kenapa berubah muka, kenapa berpaling? Anja ahul ama, semata-mata kerana yang datang itu seorang yang buta. Masya Allah. Kan? Kadang-kadang orang datang, orang cacat, orang OKU nak jumpa dengan kita. Kita pun kena layan dia sama macam kita layan orang yang sihat juga dalam berdakwah ni tuan-tuan. Tak bolehlah sebab dia OKU, kita tak apalah, tak payah layan dia. Masya Allah. Saya ada seorang budak OKU, Masya Allah. Dia sangat sayang pada saya. Kadang pukul 2 pagi dia call tuan-tuan. Pukul 3 pagi dia call. Nak bercakap. Kenapa rindu dengan Ustaz? Allahu Akbar. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi begitu ujian. Nabi Muhammad SAW ni diuji oleh seorang yang buta matanya. Wa ma yudrik. Kamu tak tahu wahai kekasihku Muhammad SAW, la'allahu yazzakka. Boleh jadi yang buta itu lebih suci di sisi Allah Ta'ala. Yang buta itu lebih mulia di sisi Allah Ta'ala. Lebih bertakwa di sisi Allah. Kita duk ingat orang hebat ni. Dalam dakwah ni kita duk ingat orang hebat ni. Kalau dia dapat ni, dakwah ni Masya Allah berkembang, maju. Dia ada kuasa, dia ada ni. Kita cakap. Tapi rupanya di sisi Allah, yang marhain, yang tabakat, yang bawah, yang rendah ni, yang miskin, yang susah, yang OKU ni, lebih suci hatinya di sisi Allah. Au yadzakkar. Ataupun dia lebih mau menghayati, mengambil pelajaran daripada apa yang kamu sampaikan. Fatanfa'ahu dzikra. Peringatan yang kamu bagi memberi manfaat kepada dia, menguntungkan dia. Masya Allah. Nabi ingat keputusan dia betul lah tadi, tinggalkan Abdullah bin Maktum, bagi perhatian pada Abu Jahal. Tapi rupanya salah tuan-tuan. Masya Allah. Ditegur oleh Allah Ta'ala. Amma man istaghna.
Adapun orang yang istighna, orang yang sombong, orang yang jadikan diri dia ni eksklusif, tak nak pada agama ni, fa anta lahu tasadda, engkau pula bagi perhatian dekat dia, bagi sepenuh pula emosi dekat dia, perhatian pada dia. Wa ma alayka alla yazakka. Macam mana kamu tahu dia ni akan dapat perubahan? Dia boleh tazkiyatun nafs, kan, dengan dakwah yang kamu sampaikan. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta lahu talaha. Adapun orang yang datang bersungguh-sungguh berjalan jumpa kamu dengan harapan yang besar dan dia takut pada Allah Taala, hati dia begitu gerun pada Allah, nak pada Islam, nak pada agama, fa anta anhu talaha, tiba-tiba engkau berpaling daripada dia, engkau mengalihkan perhatian daripada dia. Ini teguran yang Allah bagi pada kekasih dia Nabi Muhammad SAW. Sebab itu masya-Allah jadi seorang pendakwah ni bukan senang. Bukan senang tuan-tuan. Kan? Nampak macam mudah, memanglah semua ulama kata semua orang boleh jadi pendakwah. Betul. Tapi nak jadi pendakwah macam Nabi ni, Masya Allah, benda halus-halus macam ni pun kita kena teliti supaya tak ada siapa yang berkecil hati. Sebab umat ni sangat bernilai. Tiap-tiap orang di kalangan umat Nabi ni, sama ada dia orang buta ke, orang okayu ke, dia nampak orang macam biasa je, nampak macam tak ada apa-apa kedudukan, tapi sebenarnya di sisi Allah, semua umat Nabi ni, semuanya berharga dan bernilai, semuanya permata-permata yang wajib kita santuni dan kita layani. Masya Allah, kena layan orang sama. Islam mengajar kita layan orang sama saja, kan? Datuk ke, Tan Sri ke, ulama ke, orang biasa ke, di sisi kita semuanya umat Islam bernilai, berharga dan mulia di sisi Allah Ta'ala. Boleh tak kalau kita amalkan sifat ini tuan-tuan, insyaAllah ya? Kalau kita dapat amalkan sifat ini, sifat Rasulullah SAW yang ditegur oleh Allah Ta'ala, kita ambil pada diri kita, siapa pun datang jumpa kita ni, kita layani dengan baik, bagi masa pada dia, Masya Allah, bagi perhatian pada mereka. Kadang-kadang waktu itu mereka sangat perlukan bimbingan kita, perlukan nasihat daripada kita. Masya Allah. Kita pula memang tengah sibuk, nak balik ni, nak hantar anak pergi sekolah. Dah janji dengan rumah nak balik malam ni kan? Dah 3 hari tak balik. Masya Allah. Tapi tiba-tiba Masya Allah ada pula datang benda lain, kan? Minta kita kena layan tuan-tuan, Masya Allah. Fama abasa Rasulullah SAW ba'daha fi wajhi faqirin. Selepas teguran hari itu, Nabi tak pernah bermasam muka lagi di atas wajah orang-orang yang miskin. Selepas teguran itu, Nabi tak pernah jumpa orang miskin dengan wajah masam. Semua dengan senyuman, semua dengan santunan, semua dengan kelembutan, dengan layanan. Bahkan Nabi lebih banyak menyantuni orang-orang miskin, duduk dengan mereka, makan dengan mereka. Bahkan ulama' bagi tahu satu benda yang sama mana ulama' dalam dunia pun tak boleh buat. Apa dia tuan-tuan? Kalau air susu datang ke rumah Nabi SAW yang agak sedikit banyak, Nabi SAW akan suruh semua sahabat dia minum dan Nabi minum paling akhir tuan-tuan. Kita kalau jadi tok guru tuan-tuan, kita minum dulu. Bekas kita tu kita kata anak murid semua ambil berkat saya. Semua minum ni ambil berkat, nanti dapat Masya Allah rahmat. Dapat berkat tok guru ni, anak murid pun semua pakat minum. Nabi Muhammad SAW disuruh umat dia semua minum, 80 orang minum dulu. Bekas bibir 80 orang. Dan Nabi minum tak rasa geli tuan-tuan. Kita bekas mulut isteri pun dah geli. Bekas mulut anak pun geli tuan-tuan. Anak makan, kita tak nak habis bekas anak kita tu makan, tak habis tu. Kita pun geli bekas anak kita tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW tak pernah rasa geli minum. Susu paling akhir Nabi minum. Makan paling akhir Nabi makan. Allahu Akbar. Sifat macam manalah. Masya Allah, hati Rasulullah SAW ni. Ajib tuan-tuan, Nabi kita ni ajib. Lepas tu kita kena bangga dengan Rasulullah SAW. Kita kena rasa bertuah jadi umat Nabi SAW. Wa kana idza aqbala. Ada sifat Nabi ni, lepas mendapat teguran, kalau kita marah. Kalau kita ni marah ke Abdullah bin Maktum, engkau punya pasal lah ni Allah turun ayat Quran ni. Kita marah pula ke orang tu, awak yang salah awak lah ni. Tetapi Nabi terbalik tuan-tuan. Selepas daripada peristiwa itu, setiap kali berjumpa dengan Abdullah bin Umi Maktum, bahkan selepas daripada Nabi berhijrah ke kota Madinah, Abdullah bin Umi Maktum diangkat darjatnya begitu tinggi oleh Nabi sehingga menjadi Bilal muazzin di masjid Nabi SAW di Madinah. Bahkan bila Nabi bersafir, selalunya Abdullah bin Umi Maktum akan jadi amir di Madinah, jadi ketua kampung, jadi tok 4 tuan-tuan, jadi tok ulu di Madinah. Abdullah bin Umi Maktum yang buta ni, Nabi angkat darjat sahabat-sahabat dia. Setiap kali jumpa Abdullah bin Umi Maktum, dia akan beritahu marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang orang yang mana Tuhan tegur aku kerana dia. Terima kasih. Selamat datang orang yang mana kerana kamu Allah tegur saya. Masya Allah. Minta maaf ya. Saya telah lukakan hati Tuhan. Saya telah sakitkan hati Tuhan. Ini Nabi tuan-tuan. Kan? Dia ucap terima kasih. Bahkan dia mengalu-alukan kedatangan orang yang
buta yang kerana dia Allah tegur Nabi Muhammad SAW. Kalau kita marah tuan-tuan, sebab engkau lah aku kena tegur. Kan? Kita terbalik. Nabi Muhammad ni hati dia sangat mulia, masya-Allah. Walamma ra'al musyrikun anna hadhihi al-matalib allati ya'ridunaha la tuqbalu minhum. Ketika mana kaum musyrikin tengok segala tawaran, beribu-ribu tawaran dah bagi. Kita hari ni dalam dakwah ni tuan-tuan, kadang-kadang ujian Allah bagi, tengah-tengah syok berdakwah ni, datang tawaran, masya-Allah. Pangkat macam-macam nak dibagi. Kan? Dulu orang tak minat apa-apa nak bagi kat kita, tapi bila kita dah mula istiqamah tuan-tuan, tawaran dunia mula datang. Rasulullah SAW pun semua tawaran tu Nabi tolak. Segala tawaran, segala jawatan Nabi tolak. Aradu an yadkhulu fi babil akhar. Akhirnya kaum musyrikin nampak cara tawar menawar ni tak jalan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kita kena cuba strategi lain pula, pendekatan lain, masuk ke pintu lain, iaitu ta'jizur Rasul sallallahu alaihi wasallam, melemahkan Nabi bi talabil ayat, dengan meminta benda-benda pelik-pelik nak minta pada Nabi. Kalau betul Nabi nak challenge kamu, buat benda ni, buat benda ni, buat benda ni. Fajtama'u, lalu mereka berkumpul wa qalu, mereka berkata, ya Muhammad, in kunta sadiqan, seandainya engkau Nabi yang betul, fa arina ayatan natlubuha minka, maka tunjukkan pada kami satu tanda kebenaran kamu yang kami nak minta daripada kamu, lakukan. Wahya an tashqa lana al-qamar firqatain, kami nak minta engkau belah bulan ni jadi 2 bulan, masya-Allah, pecah 2 bulan depan ini, masya-Allah. Orang Arab hiasan bagi negara mereka tak ada benda dah tuan-tuan. Kan? Nak cari pokok-pokok tak ada, nak cari rumput-rumput tak jumpa, nak cari sungai tak jumpa. Tiap-tiap malam mereka tengok malam ada nampak bulan. Jadi untuk nak cabar Nabi, kalau Nabi ni betul-betul Rasul Allah Ta'ala, kami dah offer macam-macam offer tawaran, Nabi tolak. Jadi kami nak challenge kamu, kalau kamu betul-betul Nabi Allah, belah bulan di hadapan kami. Fa'atahullahu hadhil mu'jizah, lalu Allah kurniakan kepada Nabi SAW mukjizat itu. Mukjizat ni bukan datang daripada awal-awal tuan-tuan. Kebanyakan mukjizat ni datang bila musuh Islam cabar Nabi-Nabi. Sebab tu datang mukjizat. Masya Allah. Lalu baginda SAW telah mula membelah bulan. Nabi SAW naik ke atas Jabal Abi Qubais. Waktu itu Allah dekatkan bulan dan turun ke dunia tuan-tuan. Lalu Nabi SAW pun belah dengan tangan dia, masya Allah. Maka terbelahlah bulan tu. Sehingga hari ini pun para pengkaji astronomi tuan-tuan, mereka akan nampak memang ada kesan belahan pada bulan, tapi tetap juga hidayah daripada Allah Ta'ala. Dah tengok terang-terang pun mukjizat, tetap bergantung balik pada hidayah yang Allah nak bagi. Ada orang dapat hidayah, ada orang tengok mukjizat makin jauh daripada Allah Ta'ala. Faqala Rasulullah SAW, ishadu. Lepas itu Nabi kata, bersaksilah, ucaplah kalimah syahadah. Tadi minta saya belah bulan, saya dah belah bulan. Apa yang Tuhan minta semua saya dah buat. Masya Allah. Wa hadhil qissah rawaha Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anis sabiqin al-awwalin. Kisah ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada lidah para sahabat yang sabiqun al-awwalun minal muhajirin, di kalangan orang muhajirin yang terawal-awal memeluk agama Islam. Ruwiyat anhu min turuqin katsirah. Kisah ini diriwayatkan daripada jalan yang begitu banyak. Warawaha Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ghairuhu. Kisah ini juga diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan juga sahabat-sahabat yang lain. Warawaha anhum jam'un ghazir hatta sar al-hadithu kal mutawatir. Begitu ramai sahabat yang meriwayatkan hadis tentang belah bulan ini sehingga darjat ceritanya seperti hadis yang mutawatir, yang tak boleh diingkari dia punya kesahihan hadis tersebut. Masya Allah. Bahkan Al-Quran juga menegaskan dalam suratul Qamar. Cerita tadi pun ada, ayat Quran pun ada untuk menguatkan orang kata keterangan ini. Allah SWT firman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Allah Ta'ala kata kiamat telah dekat dan bulan telah pun terbelah. Bahkan ulama membilang kisah peristiwa pembelahan bulan termasuk salah satu daripada tanda kiamat tuan-tuan. Tanda kiamat, salah satu daripada tanda kiamat lahirnya Nabi SAW dan terbelahnya bulan. Dan wafatnya Nabi pun salah satu daripada tanda kiamat. Fahinama ra'a al-mu'anidun hadhil ayat al-kubra. Maka tak kala orang yang degil ni, dia tengok Nabi Muhammad SAW mampu buat benda yang hebat ni. Belah bulan, orang biasa mana boleh buat. Nak suruh bulan turun pun tak ada siapa boleh buat. Ini hanya betul-betul orang yang diberikan oleh Allah mukjizat. Nak jemput bulan turun, siapa boleh buat? Tak akan ada. Suruh Abu Jahal buat, tak boleh buat. Tuan-tuan yang mulia, Masya Allah. Tetapi bila mana mereka melihat, qala ba'dhum,
berkata sebahagian daripada mereka, laqad sahirakum ibnu Abi Kamsyah. Hari ini satu kota Mekah kena sihir dengan anak kepada Abu Kamsyah. Abu Kamsyah ni gelaran yang diberi kepada suami Halimatus Sa'diyah. Kan? Kerana dia ni banyak bela kambing, jadi orang panggil dia Abu Kamsyah, Abu Kibash. Itu bapa kepada Kibash, masya-Allah. Jadi orang waktu dulu nak hina Nabi, nak cakap dia anak Abdul Muttalib orang hebat. Nak cakap dia ibnu Abdullah pun orang hebat. Jadi nak hina Nabi, cara dia ambil nama bapa angkat Nabi, iaitu Abu Kamsyah, bapa susu Nabi. Maka digelarkan hari ini semua orang kena, masya-Allah, kena sihir dengan anak lelaki bagi Abu Kamsyah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala firman ke lagi ayat Quran. Quran ini datang menjawab segala pertanyaan kritikan orang kafir. Wa in yarau ayatan, apabila mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah, yu'ridu, mereka semua berpaling. Dakwah pun tak nak dengar, bukti pun tak nak terima. Kan? Wa yaqulu sihrun mustamir, mereka mengatakan Nabi Muhammad ni berterusan menyihir kita. Dengan percakapan dia disihir kita, dengan akhlak dia disihir kita, dengan ilmu dia disihir kita, dengan Quran disihir kita, dengan mukjizat disihir kita. Bila manusia tak dapat hidayah ni tuan-tuan, sangat susah untuk bagi kefahaman. Sebab tu hari ni kita bersyukur tuan-tuan dapat hidayah ni tuan-tuan. Jadi orang Islam ni satu nikmat besar tuan-tuan. Bayangkan kalau kita jadi orang kafir, berapa tahun kita ambil masa tuan-tuan untuk mengenali kebenaran Islam. Bertahun-tahun kufur pada Allah baru kenal kebenaran. Kita hari ni dah duduk dalam kebenaran. Duduk dalam cahaya dah ni. Orang duduk dalam gelap, betapa lama nak cari cahaya. Kita duduk dalam cahaya, lahir-lahir dalam cahaya. Betapa bertuahnya kita. Thumma sa'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika ayat. Masya-Allah. Selepas pada tu, lepas berjaya satu ayat, mereka nak challenge pula. Dah jadi satu orang kata rasmi dah. Perangai tabiat dia orang. Lepas ni nak minta Nabi challenge buat macam-macam benda yang pelik-pelik. Dah tengok satu benda, dia nak uji Nabi. Orang Kelantan kata nak sudi. Sudi nak test. Betul ke Nabi Muhammad ni seorang Rasul? Datang 1000 pun bukti, 1000 pun mukjizat, dah kalau tak nak beriman, memang tak akan beriman juga. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu kekasih dia ni jangan layan permintaan mereka ni. Ada yang kita boleh layan, ada yang Allah bagi. Nak beritahu mukjizat dia pun bukan datang dengan kehendak Nabi, datang dengan kehendak Allah. Begitu juga dengan wahyu. Bukan Nabi sendiri boleh ubah, Allah yang turunkan, Allah yang dedahkan rahsia keburukan orang kafir. Maka akhirnya mereka berkata dalam suratul Isra, wa qalu lan nu'mina laka hatta. Ini antara challenge yang berat pada Nabi. Kami tak akan sama sekali beriman kepada kamu hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, sehingga engkau cuba alihkan di atas padang pasir di tanah permukaan Mekah ni, kami nak sungai. Kita orang Mekah tak ada sungai. Sungai Pahang tak ada. Kan? Kalau ada sungai macam sungai Pahang tu, tak tahulah apa jadi dengan orang Mekah tuan-tuan. Berkailah siang malam. Sekarang ni tak ada air. Dia buat air terjun buatan. Itu pun duduk tepi tu berkailah ramai-ramai tuan-tuan. Kalau ada sungai satu tuan-tuan di Mekah, alangkah seronoknya orang Mekah tuan-tuan berkailah kan. Tapi dia kata kami cabar kamu, kami tak akan beriman sehingga engkau cuba Muhammad keluarkan sungai untuk kami yang mengalir, yang buah. Masya-Allah. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatfajjara anhara khilalaha tafjira. Ataupun kami nak engkau cuba buat sebuah taman kebun kurma yang cantik milik engkau sendiri, dan di tengah-tengah tu kau alirkanlah sungai. Masya-Allah. Zaman dulu dia tak reti lagi buat paip. Sekali dah reti dah buat paip, celah-celah pokok kurma tu ada anak sungai kecil-kecil. Dulu orang Arab dia tak reti sistem paip ni kan, nak sedut enjin daripada telaga dia tak reti. Dia nak Nabi Muhammad buat automatik sungai mengalir di tengah-tengah kebun kurma kami. Nampak juga ada untungnya. Sebab dia orang dunia, dia minta dunia lah tuan-tuan. Kan? Minta tawaran dunia lah pada Nabi. Kalau Nabi boleh bawa kemajuan, masya-Allah, berarti Nabi Muhammad ni orang yang betul dan kami akan beriman dengan dia. Autus kita sama. Kalau betul-betul kamu ni betul-betul Nabi yang betul, cuba engkau gugurkan langit. Kama za'amta alaina kisafan. Sekeping langit itu jatuh atas kepala kami. Allah Ta'ala ni tuan-tuan dengan umat akhir zaman, bukan Allah Ta'ala tak nak kabulkan benda tu. Tapi sebelum ini, sebelum kita, umat bila datang azab, itulah hari terakhir mereka hidup. Kalau dah datang azab, kaum tu dah habis dah, bangsa Arab dah tak ada keturunan lagi dah. Sebab itu Allah Ta'ala tak kabulkan apa yang mereka minta. Au ta'tiya billah wal malaikati qabila.
ataupun kau jemput Allah sendiri turun bersama dengan malaikat. Ini paling berat sekali lah. Jemput Allah datang, Allah sendiri jumpa kami. Kan? Sedangkan Allah beritahu, manusia ni wa ma kana li basyarin ay yukallimahullah. Manusia ni tak layak pun nak bercakap dengan Allah. Sebenarnya kita langsung tak ada kelayakan untuk jumpa Allah Taala. Kita jangan kata jumpa Allah, jumpa yang di Pertuan Agong pun tak layak nak jumpa. Apa sebab awak nak jumpa? Tak ada sebab. Tak ada sebab tak boleh jumpa. Kan? Orang biasa macam kita. Apatah lagi nak bercakap dengan Allah. Langsung tak layak. Tapi hari ini kerana manusia tak beriman pada Allah, dicabar. Boleh tak Allah sendiri turun jumpa kami? Orang kafir ni dah tahap lampau dah ni. Aw yakuna laka baitun min zukhrufin, ataupun kami nak tengok rumah kamu daripada emas. Aw tarqa fis sama, ataupun tuan terbang ke langit. Ini semua ayat dalam Quran. Cabaran-cabaran pelik-pelik nak tengok Nabi terbang pula. Wala nu'mina liruqika, kami tak akan beriman pada ruqyah yang kamu bacakan ni. Dia kata ayat Quran ni ruqyah. Jampi. Kami tak akan beriman pada jampi yang kamu baca ni hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u, sehingga kau turunkan satu nusrah Al-Quran yang kami nak baca. Kami nak seketul Quran macam Nabi Musa AS dulu, macam Nabi Isa AS, satu nusrah. Kami nak tengok, kami nak pegang. Selama ini Quran turun macam tu je, kami tak puas. Kononnya begitulah. Kan? Walam yujibhumullahu ta'ala biqaulihi. Kan? Dan Allah Ta'ala tidak jawab segala permintaan yang mereka minta tu, tak semua dilayan oleh Allah Ta'ala. Satu je Allah layan, iaitu belah bulan. Allah telah beritahu, qul subhana rabbi. Allah suruh Nabi Muhammad potong mereka punya percakapan. Katakanlah, wahai Muhammad, maha suci Allah Tuhan aku, hal kuntu illa basyaran rasulah. Tiadalah aku melainkan aku seorang manusia yang menjadi utusan Allah Ta'ala. Saya bukan Tuhan, saya tak ada kuasa, saya tak boleh buat apa-apa yang kamu nak minta tadi, semua saya tak boleh buat. Masya Allah, saya hanya utusan Allah Ta'ala yang Allah hantar untuk mengajak kamu kepada kebenaran. Kenapa Allah Ta'ala tak tunaikan permintaan mereka? Pengarang kitab beritahu, li'anna Allah Ta'ala a'lamu, kerana Allah Maha mengetahui ma tukinnuhu jawanihuhum, apa sebenarnya tersimpan dalam hati mereka. Sebenarnya hati mereka tak nak beriman pun pada Allah Ta'ala. Datanglah 1000 dalil pun, 1000 mukjizat pun, kalau dah hati dah keras, hati dah tertutup, tak akan juga beriman pada Allah Ta'ala. Tapi orang nak beriman, satu tanda pun dah cukup. Kan? Masya Allah. Minat ta'asubi wal inad. Kerana pada diri mereka ada ta'asub dan kesombongan, kedegilan. Fala yu'minuna mahma ja'ahum minal bayinat. Sebanyak mana pun keterangan datang, tetap mereka tak akan beriman. Kama qala jalla dzikruhu fi suratul An'am. Masya Allah. Sebagaimana Allah telah firman dalam suratul An'am, wa ma yush'irukum, kamu tak sedar annaha idza ja'at la yu'minun, sesungguhnya apabila datangnya wahyu daripada Allah, mukjizat daripada Allah, mereka tetap tidak akan beriman. Sikit lagi, wa kayfa yurjal khair mimman qalu, bagaimana kita nak harapkan kebaikan daripada orang yang mengatakan Allahumma in kana hadza wal haqqu min 'indika. Ya Allah, sebenarnya Islam ini benar. Ini kadang-kadang orang kafir ni tuan-tuan, permintaan dia pelik. Apa kepelikan? Seandainya Islam ini benar, turunkan azab ke atas kami. Patutnya kalau Islam ni benar, turunkan hidayah untuk kami, turunkan kebaikan untuk kami. Dia kata kalau Islam ni benar, in kana hadza wal haqqu min indillah, kalau Islam itu betul daripada Allah, fa amtir alaina hijaratan minas sama, timpakan ke atas kami hujan batu. Ini challenge mereka. Awit tina bi'azabin alim, ataupun cuba bawa datangkan azab yang pedih kepada kami. Walam yaqulu in kana hadza wal haqqu min indika fahdina ilaih. Mereka tak kata kalau Islam ni agama yang betul, bimbinglah kami kepada Islam. Patutnya cakap begitu, tapi dah teruk sangat kefahaman mereka. Ya Allah, seandainya Islam ni benar, timpakan ke atas kami hujan batu, ataupun datangkan segera azab yang pedih kepada kami. Maknanya berarti kemuncak daripada kedegilan mereka. Wa hadhihi sunnatun min sunanil anbiya. Ini merupakan salah satu daripada sunnah para nabi. Idza ra'au min tullabil ayat inadan, apabila mereka melihat umat mereka dah mula degil dan minta macam-macam bukti, wa annahum yatlubunha ta'jizan, dan tujuan mereka minta tadi untuk melemahkan nabi-nabi, la yas'aluna Allah infadha hadhil ayat, mereka tak akan minta pada Allah untuk menunaikan ataupun melaksanakan tuntutan tersebut, kaila yahullu biqaumim al-halak, supaya apa? Selepas daripada mereka minta tanda tadi, kalau mereka masih lagi tak beriman, akan datang azab cash kepada umat mereka. Sebab itu Nabi-Nabi tak layan permintaan kaum dia. Kalau layan, selepas Allah datangkan bukti, masih degil,
Selepas itu tidak akan ada benda yang layak untuk diturunkan kepada mereka melainkan azab yang pedih. Sebab itu nabi-nabi ditakut untuk permintaan yang terakhir dia tak akan tunaikan. Kama hasala li'adi wa thamud wa ghairihim, sebagaimana yang berlaku pada kaum Ad dan Samud dan lain-lainnya. Wa hadha huwal murad min qouli ta'ala. Itulah maksud daripada firman Allah Taala dalam suratul Isra, wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kadzdzaba bihal awwalun. Tiada yang menghalang kami untuk menurunkan bukti-bukti, tanda-tanda mukjizat yang mereka minta tadi. Kenapa kami tak tunaikan? Kerana sebelum ini pun orang-orang terdahulu pun pernah buat permintaan yang sama dan mereka telah mendustakan segala tanda-tanda yang kami berikan dan akhirnya layaklah mereka mendapat azab daripada kami. Akhir sekali, masya-Allah, sebelum kita habis, wa qad hasala lil Masih alaihi salam, berlaku kepada Nabi Allah Isa alaihi salam annahu lamma waqafa amama Hirdus, ketika mana dia berdiri di hadapan seorang yang kafir, penentang dia bernama Hirdus, talaba minhu ayatan falam yujibhu ila talabi, diminta kalau Isa alaihi salam ni seorang nabi yang benar, maka kami nak bukti, kami nak tanda, kami nak mukjizat. Tapi Nabi Isa alaihi salam tidak menjawab. Falamma ra'a dzalika sakhira minhu, maka bila mana Hirdus tengok Nabi Isa alaihi salam tak boleh bagi tanda kebenaran dia, maka dia telah mempersenda mengejek Nabi Isa alaihi salam, waraddahu ila aduwihi Bailatis ba'da an kana yasifu alaih. Masya-Allah, dan dia telah menyerahkan Nabi Isa AS ke tangan musuhnya yang bernama Bailatis ba'da an kana yasifu alaih, setelah mana dia kecewa untuk orang kata terhadap Nabi Isa AS, wa tamanna liqa'ahu wa dhalika madhkurun fil ishah ats-tsalits wal 20 min Injil Luka, selepas dan dia mengharap untuk bertemu dengan beliau, dan perkara itu tersebut dalam catatan yang ke-23 daripada kitab Injil Luka. Masya-Allah, menceritakan kepada kita bahawa Nabi Isa AS pun pernah dipersedakan ketika mana dia tidak melayan kerana umat dia yang degil, yang sombong dan ingkar pada Allah Ta'ala, yang minta pada Nabi-Nabi berbagai-bagai tanda. Dan nak beritahu pada kita ni, beratnya dakwah ni tuan-tuan. Masya-Allah, ada masa orang tak nak terima, bukan kerana dia tak nak terima, tapi kerana dia tak nak terima, kerana dia memang tak nak terima. Masya-Allah, kerana hati dia memang tak nak terima. Kalau begitu, masya-Allah, kita jangan kecewa, teruskan dakwah kita. Tak akan berhenti disebabkan penolakan daripada orang yang nak menolak, kerana hidayah di tangan Allah Ta'ala. Kalau Allah terberitahu, walau sya'allahu la hadan nas jami'a, kalau Allah kehendaki, semua orang Allah boleh bagi hidayah. Inna sya'nu nazil alaihim minas sama'i ayatan, kalau kami kehendaki sekarang juga kami boleh turunkan satu tanda kebesaran Allah Ta'ala, fazzalat a'naqum, yang boleh menundukkan tengkuk-tengkuk manusia. Allah boleh paksa manusia beriman kalau Allah nak. Allah boleh turun perkara yang menggerunkan hati manusia semua sehingga semua menggigil sujud pada Allah. Tapi itu bukan tujuan Allah Ta'ala datangkan manusia ke dunia. Allah nak manusia beriman dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Kalau Allah nak paksa, Allah boleh paksa, tapi bukan tujuan Allah lahirkan manusia ke dunia. Sebab itu mahal sangat iman ni tuan-tuan, kan? Sebab itu iman ni benda mahal. Benda ni, iman ni perlu dengan sukarela kepada Allah Ta'ala. Banyak orang mendapat hidayah daripada Allah. Sebab itu akhir sekali tuan-tuan, ketika mana sekumpulan tabi'in datang jumpa Sayyidina Miqdad ibn al-Aswad, dia kata, wahai insan yang bertuah yang matanya pernah menyaksikan wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai insan yang mulia yang bertuah dapat hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miqdad jawab balik pada orang tabi'in yang memuji dia, barangkali kamu menganggap kami golongan paling bernasib baik, paling bertuah, sebab kami jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi, berdakwah, berjuang dengan Nabi, berjihad bersama dengan Nabi. Tetapi pada pandangan kami, kamu lebih bertuah daripada kami. Sebab apa? Aku melihat depan mata kepala aku betapa ramainya manusia hidup sebaya dengan Nabi SAW, sezaman dengan Nabi, membesar dengan Nabi, tengok perangai Nabi, tengok akhlak Nabi, tengok mukjizat Nabi. Tetapi akhirnya mereka mati dalam keadaan kufur pada Allah Ta'ala. Kamu semua ni, Masya Allah, walaupun tak pernah hidup sezaman dengan Nabi, tak berpeluang macam mana peluang yang kami dapat, tetapi pada pandangan kami, kamu lebih beruntung. Sebab kamu sepanjang hidup kamu, kamu tak pernah menyakiti, lidah kamu tak pernah mencela baginda Muhammad SAW, tangan kamu tak pernah menyakiti Rasulullah SAW, dan kamu tak pernah bermusuh dengan Nabi walau sehari pun dalam hidup kamu. Itu sebab itulah tuan-tuan, kadang-kadang kita ni manusia tuan-tuan, kita selalu tak menghargai nikmat yang kita sedang nikmati. Macam mana orang duduk di bandar, duduk di Putrajaya, kadang-kadang dia rasa bertuah juga orang kampung, syok juga duduk kampung. Sebab apa? Orang kampung relax, tak kena ikut undang-undang jalan raya, kan? Tak ada pun kamera, tak ada banyak benda pun nak ni. Masya Allah, kita kata duduk kampung lagi best. Tapi bila kita duduk kampung 3 hari, nak balik semula ke Putrajaya tuan-tuan,
Kita ni bila kita hidup di akhir zaman, kita rasa bertuahnya kalau saya dapat hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cakap apa? Kalau saya duduk zaman Nabi, rasa-rasanya sah pertama lah tiap-tiap kali sembahyang, masya-Allah. Kalau dalam berjihad, kalau saya duduk zaman Nabi, saya rasa saya lah bodyguard Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ke tuan-tuan? Ada ulama kata silat-silat akhir bulan, kita pula terbalik jadi orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, waliazubillah. Jadi bila kita jadi pengikut Nabi di akhir zaman ni, walaupun tak sempat tengok wajah Nabi, itu ada kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Boleh jadi kalau kita lahir zaman Nabi entah silat bulan, kita pula yang memaki hamun Rasulullah SAW, yang mencabar Nabi Muhammad SAW. Waliazubillah, jangan sampai Allah Ta'ala matikan manusia di dalam keadaan kufur pada Allah Ta'ala. Sebab itu semua Allah Ta'ala tahu dah siapa yang layak hidup sezaman dengan Nabi, siapa yang tak layak hidup sezaman dengan Nabi. Tetapi bertuahlah kita, walaupun di akhir zaman tetap beriman dengan Nabi, cinta dan kasih pada Nabi. Malam ini kita dapat dengar cerita dakwah Nabi SAW. Tapi pada pandangan saya, bukan senang apa yang dihadapi oleh Nabi SAW selama 13 tahun berdakwah di Mekah ni. Liku-liku dan cabarannya sangat besar. Sebab itu saya terbaca satu kitab, dia kata ujian yang Allah turunkan pada Nabi kita SAW ni begitu berat. Kalau Allah timpakan ke atas sebuah gunung, gunung pun akan hancur, tuan-tuan. Ujian yang Nabi tanggung ni, tuan-tuan, dengan umat dia bukan kecil. Kita hari ni hujan datang juga, tapi setahun sekali datanglah hujan pelik-pelik sikit, yang berat-berat sikit. Waktu itu berdoa lah pada Allah Ta'ala, kan? Duit tengah tak ada ni, kan? Itulah hujan kita. Hujan umat akhir zaman ni bila gaji tak cukup, itulah ya Allah, kan? Itulah hujan kita. Itu pun setahun sekali Allah bagi. Nabi Muhammad SAW ni tak habis satu lagi hujan, datang pula hujan lagi, datang hujan lagi. Kalau ditimpakan hujan tu pada gunung, gunung pun akan hancur. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak hancur, tuan-tuan. Maka semakin kuat semangat Nabi, impian Nabi nak selamatkan umat ni jauh lebih kuat lagi. Sebab itu ulama kata tiada benda yang boleh melawan kasih sayang yang ada di hati baginda SAW terhadap umat, dan satu kuasa pun boleh menahan rahmat yang ada di hati baginda Muhammad SAW. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan bersama pada malam ini insya-Allah diberkati oleh Allah Taala. Tapi sebelum saya tutup majlis, insya-Allah tadi PA saya beritahu kemungkinan besar bulan 10 tak dapat nak, orang kata, mencelah lagi dah. Jadual yang ada tu terlalu padat, tak dapat nak mencelah untuk kuliah bulanan kita. Tapi walaupun bagaimanapun, tuan-tuan ada kekuatan doa, tuan doa insya-Allah Allah permudahkan, dapat juga kita teruskan kuliah bulanan kita. Sebab ini kitab ni jauh lagi ni, baru masih permulaan dakwah Nabi SAW. Kita nak baca sampai betul-betul sirah Nabi ni menjadi hidup dalam diri kita, sehingga kita terasa kita berdakwah bersama dengan Nabi, berjuang bersama dengan Nabi, Nabi hidup bersama dengan kita sampai selama-lamanya insya-Allah. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.